Deh. Jadi segala peribahasa dia pani ni, dia akan syarah berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan satu tempat tu. Satu tempat tu macam mana? Makmum di luar masjid, imam dalam masjid. Ataupun akas dia, makmum dalam masjid, imam di luar masjid. Situasi kedua. Situasi ketiga, makmum dan imam di luar masjid. Situasi keempat, makmum dan imam dalam masjid. Jadi dalam empat keadaan ni, mana yang dikira sebagai berada dalam satu tempat, yang tu dia akan ditafsirkan selepas daripada ni. Baik, jadi kita baca kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah, muka surat 6, 9 daripada atas. Jadi kita berada dalam syarat-syarat sah qur'ah, insya-Allah. Baik, qala Syekhul Musannifu rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kedua daripada syarat sah qur'ah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, syarat sah qur'ah ada 12. Dan pada minggu lepas kita sudah bahaskan syarat sah qur'ah yang pertama iaitu niat mengikut imam. Kalau makmum tidak niat mengikut imam, maka tak sah solat tersebut. Bukan tak sah jemaah deh. Bukan kata sah semaya, jemaah je tak sah, tak boleh pahala berjemaah. Sah solat tak perlu ganti dah. Tak. Solat perlu diganti, solat perlu perlu dibuat balik deh, perlu diqada balik. Sebab yang tidak sahnya tidak sah solat, bukan tidak sah berjemaah sahaja. Yang ni kadang-kadang orang silap faham deh. Jadi kalau makmum tidak niat secara berjamaah, maka batal solat makmum. Adapun imam, tidak batal solat imam. Kalau imam tidak niat berjamaah, maka tidak batal solat imam, melainkan pada 4 solat sahaja. 4 solat sahaja yang imam wajib niat secara berjamaah pada takbiratul ihram. Begitu juga makmum. Makmum wajib niat berjamaah dalam takbiratul ihram. Yang pertama, solat Jumaat. Yang kedua, solat muadah ataupun solat iadah. Yang ketiga, solat jamak takdim kerana hujan. Dan yang keempat adalah solat yang bernazar untuk dibuat secara berjamaah. Jadi 4 jenis solat inilah yang diwajibkan untuk makmum dan imam untuk niat jadi makmum. Kalau imam, niat jadi imam dalam takbiratul ihram. Boleh. Jadi itu syarat pertama, niat berjemaah. Jadi makmum boleh niat berjemaah, paling afdal sunat niat dalam takbiratul ihram. Kalau tak sempat, boleh niat selepas takbiratul ihram. Masa nak baca Fatihah, boleh niat. Tapi jangan lambat daripada takbiratul ihram. Nak niat tu jangan lambat. Sekiranya ada satu penantian yang panjang, maka batal juga solat makmum tersebut. Tu. Baik, nak tahu macam mana satu penantian yang panjang tu? Berapa lama penantian yang panjang? Tengok kepada adat. Adat yang menentukan. Dia tunggu yang panjang ataupun tidak. Tu. Baik, hari ini kita akan pergi kepada syarat yang kedua. Syarat yang kedua dalam syarat sah qur'ah ni, apa tu? Kedua daripada syarat sah qur'ah. Berhimpun keduanya. Apa keduanya ni? Imam dan makmum. Kena ambil molek kitab ni, kitab kita ni, kitab turah, kitab jawi lama. Jadi kita kena letak molek dobit-dobit tu. Bila mana kita mengaji kitab turah ni, dia ada domain-domain dia. Supaya kita arak lah. Kitab Melayu turah kita ni supaya kita arak. Ada domain dia ni. Ada tempat rujuk domain dia. Ada marji' domain. Nyo kembali kepada siapa? Kembali kepada muzakkar ke, kembali kepada muannah. Ataupun nyo tu nyo kotel. Nah, istilah guru ambo sebut. Nyo tu nyo kotel. Nyo kotel ni macam mana? Nyo al-hal wa sya'n. Domain hal wa sya'n. Contoh bahawasanya nyo tak kembali kepada mana-mana tu. Tidak ada marji' domain dia tu. Tu ada hal wa sya'n. Jadi tidak ada domain mana-mana. Adapun yang ini berhimpun keduanya, berhimpun makmum dan juga imam. Imam tersebut berhimpun satu tempat, iaitu imam dan makmum berada dalam satu tempat. Jadi segala peribahasa dia pani ni, dia akan syarah berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan satu tempat tu. Satu tempat tu macam mana? Makmum di luar masjid, imam dalam masjid. Ataupun akas dia, makmum dalam masjid, imam di luar masjid. Situasi kedua. Situasi ketiga, makmum dan imam di luar masjid. Situasi keempat, makmum dan imam dalam masjid.
Jadi dalam 4 keadaan ni, mana yang dikira sebagai berada dalam satu tempat, yang tu dia akan ditafsirkan selepas daripada ni. Nah. Yang tu nanti kita akan detailkan macam mana dah. Kalau imam berada dalam masjid, makmum berada depan pagar, sah dak makmum ikut imam dalam masjid tu. Nampak tak? Jadi itu yang akan dibahaskan dalam perbahasan kita pada malam ni insya-Allah. Baik. Boleh hamba nak share skrin jap dah. Sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap . Okey. Baik, kita berada di syarat kedua. Syarat kedua keruah. Syarat kedua okey. Syarat kedua daripada syarat sah keruah. Apa tu? Berhimpun keduanya satu tempat. Berhimpun imam dan makmum satu tempat. Nampak? Satu tempat. Jadi, apa yang nak sebut, musannif akan sebut ni, perbahasan dia berkaitan dengan 4 situasi yang nak sebut tadi kan. 4 situasi tadi tu, nak bahas ke perkataan ni. Nak bahas ke perkataan satu tempat ni. Apakah yang dimaksudkan dengan satu tempat tu? Nampak tak? Nak bahas ni ya, boleh? Jadi macam mana dimaksudkan dengan berhimpun satu tempat? Adakah tempat sama tu negeri yang sama ke? Ataupun daerah yang sama ke? Kampung yang sama ke? Atau macam mana? Ataupun macam mana yang dimaksudkan satu tempat tu? Nanti dah kita akan insya-Allah. Tu. Jadi syarat kedua iaitu berhimpun keduanya imam dan makmum satu tempat. Dan bagi berhimpun tu. David model dah. Dan bagi berhimpun satu tempat tu 4 kelakuan. Ini 4 bahagian, 4 keadaan. 4 kelakuan, 4 keadaan. Pertama daripada 4 kelakuan tu. Badal ba'du mikul. Pertama daripada 4 kelakuan tu, imam dan makmum di dalam masjid. Yang buat kita pergi kepada situasi pertama dah. Kelakuan, situasi lah, keadaan. Ada 4 keadaan. Okey. Keadaan pertama, situasi pertama. Situasi pertama. Macam mana situasi pertama? Imam dan makmum dalam masjid. Imam dan makmum dalam masjid. Jadi lah kita ni minta buat mana ada kitab, buka kitab. Buka kitab muka surat ni. Buat mana tak ada kitab, beli kitab dulu. Beli kitab. Kalau rasa macam payah nak dapat ataupun payah nak beli apa semua, tak apalah, boleh rujuk ambo lah. Kita try je biar semua ada kitab dulu. Itu nombor 1 sekali. Nombor 2, di samping ada kitab, kita buat nota. Kita buat nota ni nak memudahkan para audiens semualah, para ibu ayah semua dan juga sahabat-sahabat semua untuk sama-sama kita faham ibarat kitab ni dan faham masalah dengan baik. Lepas tu kita buat nota dalam bentuk kita share screen gini dah. Insya-Allah lebih interaktif dan juga lebih untuk memudahkan kita memahami masalah. Okey, baik. Jadi dalam syarat kedua ni dia ada 4 situasi. Situasi pertama, imam dan makmum dalam masjid. Itu situasi pertama dah. Maka sah, maka tafriq sah mengikut dengan ketahui makmum akan pindah imam kepada rukun-rukun dengan melihat atau mendengar atau litakhir. Atau sini litakhir, pilihan, sama ada lihat atau dengar suara imam atau takhir juga ni,
Atau dengar suara makmum. Atau pada kata dengar ni. Atau mendengar suara makmum. Tu. Dan jika jauh antara keduanya imam dan makmum tu, lebih daripada 300 hasta sekalipun royah dia, ai sah juga. Tu. Okey. Jadi yang pertama ni, situasi pertama, imam dan makmum dalam masjid. Contoh, masjid ni besar sangat ni. Kita ada satu masjid besar. Okey. Panjang masjid ni, besar masjid ni 5 kilometer panjang dia. Lebar dia 3 kilometer. Allah, besarnya masjid. Berapa butir kapur dalam masjid ni? Contoh-contoh saja. Masjid terlalu besar. Baik, imam duduk mana? Imam duduk depan. Ni, imam duduk sini. Ni imam. Makmum duduk mana? Ni makmum. Ni makmum. Baik. Pada ketika tersebut, adakah sah makmum ikut imam ni? Tu jawab soalan dia. Adakah sah makmum ikut imam yang mana makmum tersebut berada 5 kilometer jauh dengan imam? Allah. Nah. Duk binjar sampai Kota Baru. Nah, binjar sampai Lundai kali. Oh, jauhnya. Sah ke dah makmum nak ikut imam ni? Jadi tengok syarat-syarat dia. Syarat dia kata, maka sah mengikut imam dengan ketahui makmum akan pindah imam kepada rukun-rukun. Apa? Jadi nak kata sahnya, sah jika makmum tahu perpindahan rukun imam deh. Perpindahan, Allahumma shalli ala Muhammad. Rukun imam. Dia tahu perpindahan rukun imam. Imam daripada berdiri nak rokok, ya imam makmum tahu. Daripada rokok nak bangun iktidal, makmum tahu. Iktidal nak bangun, nak turun bersujud, makmum tahu. Makmum tahu pergerakan imam. Makmum tahu intiqalatil imam dalam bahasa Arab dia deh. Kalau kita kalau kita baca kitab Arab, mungkin kita akan jumpa istilah intiqalatil imam, pindah imam. Perpindahan imam tu bergerak daripada satu rukun kepada satu rukun. Baik. Macam mana nak tahu ni? Ni kita akan terjemah pula maksud tahu ni. Macam mana cara nak tahu dia? Sama ada dengan melihat. Sama ada dengan nak tahu tu dengan melihat. Makmum tengok email 5 kilo tapi email betul-betul depan dia. Dia nampak email gerak. Nampak. Melihat atau mendengar atau mendengar. Ni masalah dalam masjid ni. Situasi pertama ni, makmum imam dalam masjid. Atau mendengar. Sama ada dia melihat imam, dia nampak walaupun 5 kilo ni jarak dia, jauh 5 kilo. Tapi dia nampak imam, maka dia tahu perpindahan imam. Sah solat dia. Ataupun dia tak nampak 5 kilo, mata dia gabung. Ataupun ramai ada makmum depan dia. Ikutlah macam mana. Dia mendengar. Dia mendengar ni, mendengar suara. Dia mendengar suara. Sama ada suara ni, suara imam ataupun suara mubaligh. Dia dengar suara. Dia dengar suara tu imam dan juga dia dengar suara mubaligh. Mubaligh ni apa mubaligh? Mubaligh ni orang yang menyampaikan suara imam. Tu mubaligh. Mubaligh adalah orang yang menyampaikan suara imam. Macam mana ni? Biasa kalau kita semaya tak? Biasa tak kalau kita semaya? Masjid kita ni tak pastilah. Cuma kalau di negara-negara Arab ni tak. Kadang-kadang kalau imam jauh, dia ada mubaligh. Orang yang menyampaikan suara imam tu. Imam kata Allahu Akbar. Mubaligh pun Allahu Akbar. Dia sampaikan balik suara imam. Jadi imam ni contoh. Dia maya ni. Tengok ni contoh. Contoh ni imam depan. Suara imam ni sah belakang dia ni. Sah banyak sah tak. Suara imam ni sampai sini je contoh. Sampai sini suara imam ni. Gelombang dia. Sampai sini je. Jadi pada waktu tu mubaligh ni. Sini kena ada suara mubaligh. Kena ada suara mubaligh. Mubaligh ni lah yang akan menyampaikan suara imam. Boleh?
Mubalik ni lah yang akan menyampaikan suara imam. Imam kata Allahu Akbar. Mubalik pun kata Allahu Akbar. Nampak tak? Imam kata Sami Allahu liman hamidah. Mubalik kata Rabbana lakal hamd. Tu mubalik tu. Nampak tak? Jadi itu peranan mubalik. Jadi dengan sampai kalau contoh makmum berada di saf ni, ya ana nak comel sikit jadi tak omel tak sedap tengok jadi. Dah. Okey, maklish. Baik. Sekiranya makmum berada di saf ni, makmum ni mendengar suara imam. Sah tak makmum ni ikut imam? Sah. Macam mana makmum ni sah? Dengan dia tahu pergerakan imam dengan mendengar suara imam sendiri. Okey je lah. Sah hukum dia. Macam mana pula dengan makmum yang berada di belakang ni? Ni makmum belakang ni. Makmum yang belakang dia tak dengar ada suara imam. Suara imam sampai sini je. Sampai saf yang kedua je. Saf yang ketiga je ni. Tak? Ni suara imam sampai sini saja. Tetapi dia dengar suara mubalik. Nampak tak? Makmum yang terakhir ni dia mendengar suara mubalik. Ni makmum ni. Makmum ni mendengar suara mubalik. Baik. Kalau sekiranya makmum mendengar suara mubalik, maka sah solatnya. Sah solat. Sah solat. Baik, kalau makmum di belakang ni, dia tak dengar suara mubalik, dia dengar suara imam. Sah lah, lagilah sah. Nampak tak? Jadi nak ceritanya, dia tahu pergerakan sama ada dengan melihat imam atau pilihan atau dia mendengar. Contoh makmum lain, contoh makmum berada sini. Makmum ni melihat imam. Dia tahu pergerakan imam tu dengan melihat imam, maka sah tak solatnya? Sah saja solat dia. Walaupun dia tak dengar suara imam, walaupun dia tak dengar suara mubalik. Sebab ni dalam masjid ni, ingat molek ni, kita dah bahas ni, semua dalam masalah makmum dan imam berada dalam masjid. Berada dalam masjid kita bahas ni. Jadi makmum yang ketiga ni dia tak dengar suara imam, dia tak dengar suara mubalik, tapi dia melihat imam, maka pada ketika tersebut sah solatnya. Sebab dia tahu pergerakan imam dengan melihat kepada imam. Nampak tak? Jelas Baik. Dan jika jauh antara keduanya lebih daripada 300 hasta sekalipun. 300 hasta ni dalam 900 kaki. Dalam 900 kaki. 900 kaki. Dalam 180 meter lebih kurang lah. 180 meter. Kalau sekaki 30 cm. Ini 900 kaki. Jadi walaupun lebih jarak dia dengan imam ni, contoh imam ni imam dengan makmum ni jarak dia lebih daripada 300 hasta sekalipun ataupun lebih daripada 180 meter sekalipun, maka sah saja mengikut ni. Tengok masjid kita awal-awal kita buat dah. Masjid 5 km panjang. Tak ada masjid atas dunia gini ni. Besar sangat ni, tak ada. Tapi nak cerita itulah hukumnya ni. Kalau lah ada masjid yang sebesar ni, makmum di belakang. Tapi kalau dia nampak imam ataupun dia dengar suara imam, maka madai dah. Boleh. Kalau sekarang ni masjid tak ada isu dah. Dengar suara tak dengar suara sebab semua pakai mic dah. Semua pakai speaker dah. Imam guna mic, nak makmum dengar melalui speaker. Tu jadi tak ada isu dah. Boleh. Ni mungkin masalah. Mic tak jadi. Mic tak jadi. Api tak ada. Kadang-kadang elektrik terputus. Sudah. Bagaimana? Email suara slow. Makmum banyak belakang tu. Ada 20 sah belakang. Nampak? Pada ketika tu, mubalik kena main peranan. Nampak? Api tak ada. Tak ada elektrik. Suara imam, 5 sah saja dengar. Maka, mubalik kena mainkan peranan. Mubalik kena mainkan peranan. Baik, siapa mubalik?
Muballigh ni adalah orang yang menyampaikan suara imam. Tu muballigh. Tu. Dia muballigh ni, kita buat dobel sikit muballigh ni. Siapa muballigh? Ni. Allah masya kita tak tepi ni. Okey, muballigh adalah orang yang menyampaikan suara imam. Itu muballigh. Orang yang menyampaikan suara imam. Afdalnya muballigh berada jauh daripada imam. Nampak yang macam ni contoh ni. Ni suara imam akhir dah dengar dia. Dia berada di serta akhir dah. Yang ni paling afdal sekali dah. Afdal muballigh berada jauh daripada imam. Tu. Baik. Muballigh tidak disyaratkan seorang musolli. Nampak? Muballigh tidak syarat orang yang solat. Tak syarat muballigh ni orang yang solat. Nah, kalau dia tak semaya pun dia boleh jadi muballigh. Contoh kahwin ni. Ni muballigh ni. Dia orang tak akhir. Dia bukan semaya sini ni, dia isap okok. Allah senang tak. Dia lagi orang tengah semaya dia isap okok dia. Tapi tak ada muballigh masa ni. Dia duduk kat ni. Semua orang semaya ni tak jadi muballigh belaka. Tak jadi muballigh orang ni. Orang makmum dah solat ni. Maka pada ketika tersebut dia tengah isap okok. Segot email makmum lelaki tak dengar ni, dia pun tolong jadi muballigh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia sampaikan dengan suara dia. Jadi dengan suara dia ni makmum dengar, makmum tahu pergerakan imam, maka makmum sah solat dengan suara dia. Masya-Allah tabarakallah. Tu penting walaupun dia ni tak solat sekalipun tak. Dia duduk sela, nak duduk baca buku. Orang duduk semaya. Tak? Dia duduk baca buku. Duduk gapo baca buku semaya dah, dia semaya dah. Nampak dia solat jamak dah. Jadi dia berhak berhenti masjid. Dia dah jamak dah solat, dia rehat kejap. Kebetulan masuk waktu, dia duduk rehat di masjid tu. Jadi pada ketika tu dia yang jadi muballigh. Adakah syarat muballigh ni seorang yang musolli? Tidak syarat muballigh seorang yang musolli. Muballigh tidak disyaratkan orang yang solat. Bahkan kalau dia tak solat sekalipun, boleh untuk dia jadi muballigh. Soalan seterusnya. Boleh ke muballigh ni seorang perempuan? Ataupun mesti lelaki jadi muballigh? Jadi dalam masalah ni ada khilaf. Ada khilaf. Ada ulama kata boleh. Muballigh ni perempuan, ada ulama kata tak boleh. Sebab dikira jadi aurat lah. Jadi aurat. Jadi orang nak semaya dengan suara retin tu, ganggu khusyuk lah. Ganggu khusyuk. Punah semaya. Dia mikir, akhwat mana lah duk jadi muballigh ni. Sedapnya suara. Jadi apa? Jadi bawa kepada maksiat pula. Waliyazubillah. Jadi pada ketika tersebut, dah khilaf ulama lah. Jadi asalnya tak payahlah ambil hukum warak. Muballigh ni ambil lelaki. Boleh muballigh. Apa Okey, habis itu. Kita buat gini ni biar nampaklah. Kita nampak ibarat kita tu. Jadi walaupun jarak antara makmum dengan imam 300 hasta sekalipun, sekiranya makmum boleh lihat imam atau melihat muballigh. Nampak sama ada dia lihat imam atau lihat muballigh pun memadai dah. Okey, boleh. Baik, qala Syekhul Musannif, dan menyelangi beberapa bina, yakni binaan seperti dinding yang ada pintunya atau sutuh yang ada tangganya yang dapat lalu kepada imam pada adab. Dan jika dengan berpaling daripada kiblat
atau membelakangnya belakang kiblat sekalipun. Ini sah keluar juga. Nampak ni cerita lagi masalah apa ni? Dan selangi beberapa bina. Ada contoh macam mana? Contoh makmum dan imam, makmum berada di dalam binaan. Makmum berada dalam bilik contoh. Kita gini lah. Okey. Sah walaupun ni goyah dia ni walaupun dalam binaan. Dalam binaan. Dalam binaan. So Allahumma shalli. Yang ada pintu. Maksudnya yang dalam binaan yang ada pintu. Dalam bilik lah. Binaan yang ada pintu ni bilik lah. Dalam bilik tu kita buat lah. Nampak sikit. Sah walaupun dalam bilik. Atau sutuh yang ada tangga. Ataupun yang kedua, sutuh. Sutuh ni bagi atas lah. Rumah kita sekarang ni mungkin rekaan di Malaysia ni tak ada sutuh lah. Sutuh ni macam ni. Contoh rumah tu. Ni sutuh ni bagi atas ni sutuh. Ni. Cek Kaabah tu kan atas tu. Ada sutuh Kaabah. Cek Kaabah lah. Macam rumah dulu pun. Rumah macam rumah tanah harak. Dia tak hujan. Tanah harak ni dia suhu dia apa ni. Dia jaga hujan. Jadi sebab tu rumah dia gini. Atas ni dia boleh buat tempat peru air. Kalau di Mesir dulu ingat. Ada doktor tu pergi jalan rumah dia. Dia peru air atas ni. Dia peru air, peru itik, peru burung. Macam-macam. Ada minit air pula atas ni. Jadi sutuh istilah dia. Sutuh. Atas ni bagi atas. Kita ni biasa atap lah. Kita buat atap sebab situasi di Malaysia ni kita kerap hujan. Hujan sepanjang tahun. Jadi pada ketika tu tak sesuai buat sutuh lah. Kalau tidak, air takung lah. Depan tanah harak tak apa sebab jaga-jaga hujan. Nanti kalau hujan pun, esok tu terus kering terus. Sebab suasana panas. Cuaca panas. Dia tahu buat lorong air pun tak apalah. Kalau kita buat gini ni, kena buat lorong air yang jauh benar lah. Sebab tu kita jaga buat sutuh. Jadi, ni contoh sutuh atas tu. Suthun. Bahasa Arab dah tu, sutuh. Suthun. Baik. Makmum tu berada atas sutuh. Makmum berada atas sutuh. Yang ada tangga. Sutuh ni confirm lah ada tangga ni naik atas ni. Tidak macam mana dia naik lah. Jadi imam duduk bawah. Contoh kita lukis lagu mana ni. Makmum berada di atas. Ni sutuh. Tak pandai lukis ni. Ni. Apalah. Okay, makmum berada di atas. Bina seperti dinding yang ada pintu. Okay. Atau sutuh yang ada tangga. Yang dapat lalu kepada imam pada adab. Nampak? Yang dapat lalu kepada imam pada adab. Jadi makmum tu dia naik tangga yang mana laluan tu boleh untuk dilalui. Tangga yang untuk dia naik ke sutuh dan tangga untuk makmum turun kepada imam tu. Tangga yang boleh dilalui. Boleh dilalui tu pula pada adab. Pada adab. Yang ni dengan berjalan lurus. Pada adab. Yang ni berjalan lah. Tidak kata menyenggeng. Tidak kata apa. Allah masa nama. Dia kena mengakak kau. Dia nak naik sutuh tu dia kena ngakak. Jadi bila mana ngakak, makmum masa dalam solat, kalau dia nak pergi kepada imam, dia kena ngakak juga. Jadi pada ketika tu, tak sah Jumaat tu. Tak sah. Jadi, boleh pergi kepada imam dengan cara adab lah. Boleh lalu pergi kepada imam dengan cara adab.
Nampak? Dia pergi kepada imam tu dengan cara adab. Tu. Dan jika dengan berpaling, berpaling daripada kiblat. Nampak ni goyah ni. Dan jika berpaling daripada kiblat atau membelakang kiblat sekalipun sah keluar juga. Walaupun dia nak pergi tu dia terpaksa berpaling daripada kiblat. Duk atas ni dia nak lalu tangga tu kan? Tangga kan dia macam ni kan biasanya. Tangga tu. Jadi bila mana dia lalu melalui tangga tu dia terpaksa membelakangkan kiblat sekalipun sah juga solatnya. Boleh lalu pergi kepada imam dengan cara adab walaupun membelakangi kiblat. Maka sah solat dia. Sah keluar tu sah solat. Okay. Dan jika dikatuk pintu-pintunya, ni masalah seterusnya ni. Dan jika dikatuk, yang ni ditutup. Dikatuk, yang ni ditutup. Logat Kelantan kan katuk-katuk. Mungkin kalau ada dalam kita ni orang luar, dikatuk ini ditutup. Dan jika dikatuk pintu-pintunya, ni bilik ni, masalah bilik ni, bilik yang pintu tertutup. Pintu tertutup. Atau diselok. Atau diselok. Ataupun pintu tersebut dikunci. Pintu dikunci. Atau diselok pintunya sekalipun. Pintu dikunci sekalipun sah juga. Sah juga. Boleh. Jadi masalah bilik ni makmum berada dalam bilik. Lagu mana makmum dalam bilik ni? Contoh. Ni masjid ni. Ni masjid. Kemudian ada bilik dalam ni. Ada bilik. Sini contoh bilik store. Bilik lah bilik dalam masjid tu. Ada bilik. Makmum solat di dalam bilik. Imam solat di luar bilik. Semuanya dalam masjid. Imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Tapi makmum solat dalam bilik. Nampak? Jadi, pada ketika tersebut, walaupun pintu bilik ni ditutup, ataupun pintu bilik dikunci, sekalipun, sekiranya makmum dengar, ataupun makmum nampak imam, nampak pergerakan imam, dan dia boleh lalu kepada imam, maka pada ketika tersebut, sah keluar. Sah solatnya. Jadi pintu kunci, tapi pintu boleh buka. Buka pintu, dia boleh pergilah ke imam. Betul tak? Nampak tak syarat-syarat dia tu Allah. Banyak ni kita tengok ni. Dia sama-sambung rupanya. Sah solat jika makmum tahu perpindahan rukun imam dengan cara melihat atau mendengar suara. Okey, makmum tahu dengan cara melihat atau mendengar. Tu sah. Kemudian sah kalau makmum tu boleh lalu kepada imam boleh pergi kepada imam dengan cara adab lah. Dengan cara adab. Jadi walaupun pintu tertutup, tapi makmum buka pintu boleh lalu kepada imam. Walaupun pintu kunci, tak apa kunci, kita buka dah kunci, boleh lalu kepada imam. Bukan nak suruh lalu masa maya ni, tapi sekiranya boleh dibuka dengan kunci tu, maka boleh lalu kepada imam, maka sah. Sah keluar tersebut, sah solat makmum tersebut. Tu. Qala Syekhul Musannif, bersalahan. Bersalahan macam mana ni? Bersalahan masalah dipakukan dia pintu. Pintu tersebut dipalang. Pintu dipalang. Dipakukan dia pintu, tidak dapat lalu. Maka makmum tak dapat lalu. Tiada sah mengikut, maka tiada sah keluar. Tidak sah keluar, maka tidak sah solat. Ni masalah bilik ni. Pintu dipaku. Pintu dipaku ni bukan masuk paku ada di pintu. Macam mana mas pintu apa ni?
Pintu, kita berpaku di pintu tu. Oh, pintu ni menyebabkan tak sah keluar. Bukan. Masuk pintu dipaku ni dengan betul-betul. Yang dimasukkan dengan pintu dipaku, maksudnya pintu dipalang. Dipaku, I. Dipalang. Nampak? Contoh pintu. Ni muka pintu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ni pintu, ni tombol pintu. Okey. Okey. Yang dimasukkan dengan pintu dipaku ni, maksudnya pintu dipalang. Pintu tersebut dipalang. Bagaimana contoh? Dah ada palang. Ada orang palang pintu ni. Nampak? Jadi, bila mana pintu dipalang, dia nak buka tak boleh lah. Nak tubik kalau pintu kunci, dia boleh buka dengan nak kunci je. Palang, dia tak boleh nak keluar dah. Maka pada ketika tersebut, dia tidak dapat pergi kepada imam. Dia tak dapat pergi kepada imam. Maka pada ketika tersebut, pada ketika tersebut, tidak sah untuk makmum mengikut imam. Nampak tak? Tidak sah untuk makmum mengikut imam. Jadi nampak? Ni bilik. Ni. Bilik ni. Ni masalah pintu. Pintu ditutup atau dikunci. Okey, boleh. Kalau pintu dia tu ada dikunci, sah. Sah. Macam mana pula dengan masalah pintu dipalang? Okey. Pintu masalah ni masalah kedua ni masalah pintu dipalang. Pintu dipalang. Tak kira lah dia palang X ke, dia palang gini saja ke. Ikutlah. Itu atas cara dia, atas kreatif dia nak palang macam mana. Kalau masalah pintu dipalang ni, okey, nak tanya sah ke tak kalau masalah pintu dipalang? Tidak sah. Pada ketika tersebut tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana makmum yang berada dalam bilik ni tidak boleh untuk pergi kepada imam. Makmum tak boleh nak pergi kepada imam lah. Pintu dipalang, macam mana dia nak keluar? Nampak? Tu. Jadi, itulah masalah imam dan juga makmum berada dalam masjid. Biasanya masalah ni tak payah dah. Tak payah. Kalau dalam masjid, sah. Sama ada dia tengok makmum tu, sama ada dia melihat imam, ataupun dia mendengar suara imam, ataupun dia mendengar suara makmum, ataupun dia melihat mubaligh. Boleh juga dah. Dia tahu melalui mubaligh ataupun apa ni? Itulah. Dia tahu tu melalui dia tengok mubaligh. Dia bukan mubaligh setelah dia. Rabithah ni. Rabithah yang mengikat tu. Jadi kalau dia nampak rabithah, maka memadai juga. Itu masalah makmum dalam masjid. Tu. Apa tak? Jadi kita ulang balik kita dah isyak dah. Jadi kita berada di situasi pertama saja hari ni. Biar kita betul-betul jilah. Mengaji ni, kita mengaji ni walaupun baca sikit, tapi kalau kita dapat kefahaman yang banyak daripada bacaan kita, itu lebih baik. Daripada kita baca banyak. Baca bukan main banyak. Baca, tak. Habis malam kita. Masya-Allah. Tanya balik. Awak faham ke apa? Baca habis kitab tu ke apa faham? Saya dapat baca. Dapat baca saja, tak dapat kefahaman. Jadi bacaan yang sedikit dengan kefahaman yang lebih barakah. Bacaan yang sedikit dengan kefahaman yang lebih, itu lebih baik daripada bacaan yang banyak tapi tak faham.
Jadi kita baca sikit, tapi Masya Allah kefahaman kita Musa ni cuba gambarkan dengan pelbagai masalah ni. Jadi kita nampak, kita faham. Maka pada ketika tersebut lebih baik daripada kita baca banyak. Tapi orang tanya balik, apa yang kamu faham? Kita tak nak ayat. Nampak? Jadi lebih baik kita baca sikit lah. Tapi kefahaman lebih. Kefahaman tu lebih. Nampak baik, jadi kita ulang balik daripada awal kita sebut. Syarat yang kedua daripada syarat sah keruah. Ada berapa syarat sah keruah? Syarat sah keruah ada 12 semuanya. Ada 12 syarat sah keruah. Jadi syarat sah keruah yang pertama, niat mengikut imam. Kita dah bahas dah minggu lepas. Syarat sah keruah yang kedua iaitu berhimpun imam dan makmum dalam satu tempat. Okey, macam mana satu tempat tu? Ada 4 situasi, ada 4 kelakuan kalau istilah kita Ada 4 kelakuan, ada 4 situasi. Yang pertama yang kita bahas malam ni lah, imam dan makmum dalam masjid. Ni satu masalah ni. Okey. Jadi ada orang tanya. Ni. Biarlah tak ada orang tanya pun ambo apa? Ambo ibaratkan ada orang tanya dia memang ada orang tanya. Ada orang tanya ambo, Ustaz, sutuh tu masjid ataupun tidak? Orang tanya kita, sutuh tu masjid ataupun tidak? Tangga tu masjid ataupun tidak? Contoh masjid. Kita nak bahas dalam masjid ni, orang sutuh. Sutuh tak masjid ke tak? Koridor masjid ke tak? 3 masalah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi benda pertama kita perlu jelas adalah takrif masjid. Dobik masjid. Dobik masjid. Jadi koridor koridor biasa kan masjid kan ada tepi tu kan ada lebih lagi kan. Tak kira lah bomo ataupun tidak, ada dinding ataupun tidak, ada lebih tepi tu, koridor masjid tu. Koridor ni adakah masjid? Ya, koridor adalah masjid. Segala hukum masjid masuk dalam koridor ni. Kena perhati molek ni. Kena perhati molek. Koridor ni juga adalah masjid. Maka segala hukum masjid terpakai di koridor ni. Boleh solat tahiyatul masjid situ. Orang haid haram naik. Hang duduk luar. Mana luar koridor? Tak, koridor adalah masjid. Maka pada ketika tersebut, toleh juga naik. Nampak? Hang duduk luar, duduk mana? Luar pagar. Okey, tak apa. Luar pagar tak apa. Hang duduk luar, duduk mana? Pak parking kereta. Okey, tak apa. Pak parking kereta bukan masjid. Walaupun kita kata kawasan masjid, istilah kita tu kawasan masjid. Mana duduk parking kereta? Parking kereta mana? Dalam kawasan masjid. Dalam kawasan masjid, tapi bukan masjid. Nampak parking kereta tu. Okey, koridor masjid, tangga. Sekejap Okey, tangga. Adakah tangga juga masjid? Okey. Baik, adakah tangga juga masjid? Ya, tangga juga adalah masjid. Sutuh. Bagi atas sutuh. Sutuh juga adalah masjid. Nampak? Tempat parking kereta. Tempat parking kereta. Bukan masjid. Boleh? Pagar. Bukan masjid. Jadi kita faham lah. Oh, imam dan makmum berkumpul dalam masjid. Maksudnya, boleh jadi imam dalam masjid, makmum duduk tangga. Dikira hukum dalam masjid juga.
Imam duduk dalam masjid, duduk tepat apa zawiyah imam tu, duduk tepat rehab imam tu ke, mihrab imam tu, tepat depan ke, tepat mihrab ni tepat yang gelap sikit tu. Kalau setengah-setengah masjid tu dia ada dia gini. Lu kita kat sini. Gini. Jadi ni tempat imam ni, ni panggil mihrab. Ni mihrab. Ini makmum ni makmum sini sah. Saf makmum. Jadi ni mihrab imam. Ni mihrab imam. Jadi imam berada di dalam mihrab, makmum duduk luar masjid. Tapi bukan luar, duduk tangga masjid. Nampak? Luar masjid tu istilah kita, tapi hakikatnya tangga masjid. Oh, makmum ni masih lagi dikira makmum dan imam berada di dalam masjid hukumnya. Okey jelas. Tok Imam duduk dalam masjid, makmum duduk di koridor masjid. Lagu mana hukum dia? Nampak macam duduk luar. Kita pintu. Ni pintu di sini. Ni pintu di sini. Dia tu bit luar duduk di koridor. Makmum duduk luar masjid tu. Kita duduk dalam, makmum duduk luar. Dia tu duduk luar. Tak. Hukumnya adalah dalam masjid. Kalau ada makmum duduk maya sini contoh. Nampak? Makmum duduk maya situ. Maka makmum dan Tok Imam ni dikira hukumnya berada di dalam masjid. Kalau makmum duduk luar, duduk parking kereta ni, kereta ada sini. Lagu mana kereta nak lukis? Tak apalah, tak ada lukis. Macam bank kereta. Okey. Baik, pada ketika tu, makmum duduk maya tepi kereta dia. Nampak? Makmum duduk maya di tepi kereta dia. Dia ikut mana? Dia ikut imam. Imam duduk mana? Imam dalam masjid. Jadi masalah ni adalah masalah makmum berada di luar masjid, imam berada di dalam masjid. Yang ni kita tak bahas lagi. Jangan menipal dan mikir. Wah ni kita tak bahas lagi. Kita akan bahas minggu depan. Lagu mana kalau makmum berada di luar masjid, imam berada dalam masjid. Dia ada syarat-syarat dia yang lebih ketat lagi berbanding dengan keduanya dalam masjid. Nampak? Jadi kalaulah berada dalam masjid, maka hukumnya lagi mudah, hukumnya lagi luas lagi, mudah lagi. Sebab apa? Sebab dia kira masjid ni adalah seumpama hamparan, satu hamparan. Seluruh kawasan masjid tu dikira satu hamparan. Maksudnya satu sejadah. Tok Imam maya depan, makmum maya belakang. Satu sejadah. Tak kira lah. Makmum dengan Tok Imam tu, jarak dia 5 kilo sekalipun. 10 kilo sekalipun. Tak apa. Sebab apa? Sebab dia kira satu hamparan, satu sejadah. Adapun luar masjid, sejadah lain. Bila mana sejadah lain, syaratnya lebih ketat lagi yang akan kita bahaskan pada minggu hadapan insya-Allah yang tu. Boleh. Jadi ni kita nak recall balik ni. Kita nak recall gapo kita tu tadi Baik. Jadi sah makmum sah jika makmum tahu perpindahan rukun imam sama ada dengan cara melihat ataupun mendengar suara imam ataupun suara mubalik. Siapa mubalik? Mubalik adalah orang yang menyampaikan suara imam. Mubalik tidak syarat orang yang solat. Boleh jadi orang yang tak solat pun boleh jadi mubalik. Sah solat walaupun dalam bilik. Sekiranya pintu tertutup, sah solat ni macam ni. Walaupun pintu tutup, sah solat. Walaupun pintu dikunci, sah solat juga. Asalkan jangan pintu tersebut dipaku, dipalang. Kalau pintu tersebut dipalang, maka tak sah solat. Okey. Sah walaupun di atas sutuh, semaya atas sutuh. Sah. Boleh lalu, tapi syaratnya sekiranya boleh lalu pergi kepada imam dengan cara adab. Walaupun membelakangi kiblat sekalipun, sah solat. Di atas sutuh ni. Masalah ni. Masalah ni. Imam duduk atas. Dia nak pergi kepada imam, dia kena lalu melalui tangga. Tangga ni. Tangga kan? Dia lalu sikit-sikit. Dia turun melalui tangga. Dia turun kat ni. Jadi, kalau boleh dia berjalan kepada imam dengan cara adab, maka sah. Walaupun dia terpaksa membelakangi kiblat sekalipun. Okey, gapo masalah sutuh ni? Maksudnya gapo masalah yang sering berlaku dalam kehidupan kita yang boleh kita kaitkan dengan sutuh? Masalah masjid 2 tingkat. Nampak?
Masjid seutuh mungkin tidak ada, tapi masjid 2 tingkat. Makmum solat di tingkat yang kedua. Imam solat di tingkat yang pertama. Orang bertanya kita, Ustaz, sah tak makmum solat tingkat atas? Nampak? Jadi kita tanya dia, kalau makmum duduk tingkat atas tu, makmum turun melalui tangga kan? Ada tangga tak masjid tu? Ada tangga. Nah, ada tangga, tidak kata naik nopak tak? Ada tangga. Okey, baik. Tangga tu boleh tak makmum nak berjalan pergi kepada imam? Contoh ni, bukannya dia suruh dia pergi kepada imam, okey. Kalau dia berjalan, dia pergi kepada imam dengan cara adat. Berjalan dengan cara adat. Dia tidak mengakak lah. Dia tidak pergi, berjalan dengan cara adat. Tidak kata, apa ni, jalan lurus. Bukan nyenggeng. Bukan kata dia kena jalan gini. Jalan nyenggeng kan? Macam ketel tu. Jalan ke tepi gitu kan. Sebab apa jalan ke tepi? Sempit ruang. Tangga tu sempit. Kalau nak berjalan tu, kena nyenggeng. Bukan gitu. Cara dia jalan biasa. Ada laluan untuk dia pergi kepada imam. Berjalan dengan cara adat. Nah. Walaupun terpaksa membelakangi kiblat sekalipun, sah. Ni sekiranya dalam masjid. Nampak? Tingkat 2 tu masih lagi masjid. Maka sah saja untuk makmum ikut imam tersebut. Okey, jelas kan? Jelas, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi esok minggu depan lah. Sambungan dia. Dan kelakuan yang kedua, imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid. Dan kelakuan yang ketiga, imam di luar masjid dan makmum di dalam masjid. Ni. Dua-dua ini satu hukumnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam wa ilmuhu atam. Kita berada di kelakuan yang kedua lah. Esok minggu depan insya-Allah kita akan sambung situasi kedua. Iaitu situasi makmum dalam masjid, imam luar masjid ataupun terbalik. Imam dalam masjid, makmum luar masjid. Yang ini lagi lagi detail bahasa dia, lagi masalah-masalah yang berlaku pun banyak ni. Orang tanya, boleh tak Ustaz? Imam solat depan, tak tepat imam, kita solat luar masjid. Depan pagar masjid kita duduk. Kita sembahyang depan pagar masjid. Kita solat tempat parking masjid. Macam masjid Al-Karamah kan, tempat parking masjid luar tu kan. Boleh ke tak? Ataupun saya solat di rumah kita. Saya solat di rumah saja, imam solat di masjid, saya nak ikut imam. Tu masalah yang kita bahas tu. Ataupun imam solat di Masjidil Haram, saya solat dalam bilik depan TV. Nampak masalah berlaku. Bulan Ramadan, bangun pukul 3 pagi, masya-Allah, solat dah tarawih tadi. Nak malam tu malam tarawih. Bangun pukul 3 pagi nak tahajud, buka-buka TV, tengok ada orang tu imam Masjidil Haram semaya, semaya tarawih. Kita pun kata Allahu Akbar, sedapnya suara dia. Kita pun ikut juga. Boleh tak kita ikut imam di Masjidil Haram tu? Kita akan bahas pada minggu hadapan insya-Allah. Itulah sekadar perkongsian kita pada hari ini. Jadi minta kepada semua untuk share video ni. Dia minta supaya masukkan lalu dalam kalender kita. Masukkan dalam kalender kita setiap hari Isnin kita akan bersiaran, kita akan bersama di page Masjid Al-Karamah ni insya-Allah. Jadi siru ala barakatillah. Ma asabakum min hasanatin faminallah wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli afdhala salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafal an zikrikal ghafilun wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Okay, ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tulis dalam komen. Nanti admin akan post lah. Kalau ada soalan kita akan jawab pada minggu hadapan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.